Ustaz, apakah kaitan Nostradamus dengan lirik lagu yang ditulis oleh saudara M. Nasir, iaitu lirik lagu yang bertajuk Gong Nostradamus? Aku belum tahu guys, ada lirik lagunya Dato' M. Nasir judulnya Gong Nostradamus. Wah, apakah berkaitan dengan Nostradamus yang ini ya guys ya? Amalatu sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balku tinggal empat, ku pegang merah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Ya, sebelumnya aku mau sampaikan bahwa aku dan segenap tim Indoriek ikut berbelasungkawa dan prihatin atas terjadinya musibah banjir yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi di Malaysia. Semoga rakyat Malaysia dan korban-korban banjir diberikan ketabahan, kekuatan dalam menghadapi cobaan ini guys ya. Karena memang di tahun ini negara kita baik di Indonesia maupun di Malaysia sedang banyak-banyaknya terjadi bencana. Tidak habis-habis dari virus COVID, bencana alam. Di Indonesia terjadi gunung meletus baru-baru ini di Semeru ya, dan di Malaysia juga banjir ya. Kita memang lagi banyak cobaan ini guys tahun ini guys ya. Jadi semoga kita selalu diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan yang terjadi di negara kita ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini seperti biasa kita akan lihat video ceramah Ustadz Auni Muhammad lagi. Dan ini kita akan belajar sejarah dan kisah hidup tentang seorang peramal terkenal di tahun 1500-an. Dan sampai sekarang juga masih terkenal lah dia ini. Masih banyak yang percaya dengan ramalan-ramalannya ya guys ya. Tapi di sini kita bukan mau mempercayai ramalan ya guys ya. Disclaimer ini guys ya. Ingat, kalau di sini kita hanya belajar sejarahnya, biografinya, siapa sih peramal ini. Namanya adalah Nostradamus. Nostradamus ini akan dijelaskan oleh Ustadz Auni Muhammad, siapa sih dia sebenarnya, bagaimana dia bisa mendapatkan ramalan-ramalan yang bisa dibilang tepat gitu ya, dan kenapa dia bisa terkenal banget. Jadi kita akan lihat penjelasan Ustadz Auni Muhammad yang satu ini. Tapi sekali lagi kita bukan mau percaya tentang ramalan dari Nostradamus, karena kalau kita percaya kita syirik guys. Kita hanya percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala ya guys. Jangan percaya dengan yang begini-beginian, dengan ramalan-ramalan seperti itu guys. Dan sedikit informasi, aku pernah baca juga tentang Nostradamus ini. Dia pernah meramalkan kejadian-kejadian besar di dunia ini seperti 9/11 ya. Itu sudah diramalkan oleh dia, dan masih banyak lagi. Titanic itu juga sudah diramalkan oleh Nostradamus itu, dan masih banyak lagi lah kejadian-kejadian besar di dunia ini yang kebetulan ini ya, kebetulan pas dengan ramalannya Nostradamus. So, langsung aja kita lihat ya seperti apa video yang satu ini. Yuk. Indoriek. Saya ingin berkongsikan satu react pertanyaan ataupun persoalan yang dikemukakan dan dikeutarakan oleh salah seorang sahabat, saudara ataupun follower channel kita, iaitu bertanyakan, siapakah sebenarnya Nostradamus? Jadi ini pertanyaan netizen guys. Sebenarnya Nostradamus. Dan di belakang itu ada sisipan soalan, dan insya Allah kita akan kongsikan sisipan soalan itu di bahagian yang terakhir nanti insya Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berbicara dan menyebut persoalan seorang tokoh ataupun personality yang disebut ataupun dikenali sebagai Nostradamus, siapakah beliau yang sebenarnya? Secara umum apabila kita menyebut nama Nostradamus, rata-rata pusat pemikiran kita akan mengarah atau menghala kepada satu sosok tubuh ataupun personality yang kita kenali dalam sejarah sebagai seorang ahli ramal ataupun peramal yang cukup terkenal di dalam sejarah, terutama pada abad yang ke-16. Tetapi siapakah Nostradamus yang sebenarnya? Beliau adalah salah seorang peramal ataupun ahli ramal yang terkenal sebagaimana saya sebutkan tadi
pada kurun yang ke-16. Nama beliau yang sebenarnya ataupun nama aslinya ialah Michel de Nostradamus. Michel Perancis de ya? Nostradamus yang dikatakan dilahirkan pada 14 Disember 1503 di Perancis orang dan Perancis, meninggal dunia pada 2 hari bulan Julai 1566 juga di Perancis. Baik, siapakah Nostradamus? Beliau dikatakan bertindak sebagai seorang ahli astronomi, juga sekaligus sebagai seorang ahli astrologi, dan juga beliau merupakan seorang ahli fizik dan juga penasihat khusus kepada permaisuri ataupun ratu pada ketika itu, iaitu Ratu Catherine de Medici. Kepada Ratu Catherine de Medici yang merupakan isteri ataupun ratu kepada Raja Perancis pada ketika itu, merujuk Raja Henry yang kedua. Yang mana Ratu Catherine ini dikatakan dilahirkan pada 1519 dan meninggal dunia pada 1589. Dalam sejarah dikatakan Nostradamus pernah diundang ataupun dijemput oleh Ratu Catherine ke Paris atau dengan lebih khusus ke Istana Perancis. Kerana pada waktu itu setelah diterbitkan ataupun dipublish buku-buku beliau yang berisi himpunan-himpunan dan koleksi-koleksi ramalannya pada tahun 1555. Dan Ratu Catherine amat tertarik dan berminat dengan isi-isi ramalan buku tersebut. Dan atas tujuan itulah beliau dijemput dan diundang oleh Ratu Catherine untuk membacakan ramalan-ramalan yang telah ditulisnya kepada beliau, sekaligus untuk menilik ataupun menafsirkan horoskop dalam masa yang sama kepada anak-anak beliau. Dalam konteks ini menunjukkan pada waktu itu beliau telah pun mempunyai hubungan yang agak rapat dan agak erat dengan institusi istana ataupun institusi beraja pada waktu itu. Dengan kata lain, Ratu Catherine tidak pernah berkata apa-apa ataupun melakukan apa-apa sebelum beliau meminta pendapat ataupun mengambil nasihat daripada Nostradamus. Tapi memang kalau zaman dulu itu ahli astronomi, ahli perbintangan gitu banyak dipakai sama istana-istana, kerajaan-kerajaan guys ya. Salah satu pekerjaan yang mungkin bisa dibilang pekerjaan yang jarang dulu tuh ya, yang ahli-ahli astronomi, fisika dulu ya, fisik, cari orang banget, dicari kerajaan banget ya guys ya. Dipercaya lagi nasihat-nasihatnya gitu ya. Kayak orang kayak apa ya sekarang tuh, kayak dukun lah ya. Bukan dukun deh. Kayak orang pintar banget lah ya penasihat. Seolah-olah bagi Ratu Catherine, Nostradamus adalah seorang yang dipercayai olehnya. Beliau telah meletakkan kepercayaan yang penuh, keimanan yang begitu tinggi dan tebal terhadap Nostradamus, terutama sekaligus ramalan-ramalan yang telah ditulis ataupun dihimpunkan di dalam buku ataupun kitab beliau. Baik, dalam sejarah Nostradamus sememangnya pernah menghasilkan karya ataupun menulis buku atau sebuah kitab yang agak besar yang diberi nama atau diberi judul Al-Qurun. Yang mana di dalam buku ataupun kitab Al-Qurun ini berisi himpunan-himpunan namanya kayak nama Arab ya guys ya, Al-Qurun pakai al ya, pun koleksi-koleksi yang memuatkan ramalan-ramalan beliau. Di dalam bahasa Inggeris, buku Al-Qurun ini disebutkan atau diistilahkan dengan Les Prophètes. Les Prophètes, yang mana di dalamnya berisi himpunan dan koleksi yang disebutkan secara istilah 942 potik kuatrin, ataupun ada jumlah lain 941 potik kuatrin, yang dikatakan buku ini dipublish
ataupun diterbitkan pada tahun sebagaimana yang saya sebutkan tadi 1555 buat pertama kalinya di kota Lyon di Perancis. Yang mana bila buku ini diterbitkan dan buku ini dipublishkan kepada orang ramai, sememangnya buku ini mendapat sambutan yang hangat, sambutan yang memberangsangkan daripada orang ramai. Bahkan lebih jauh status kepada buku ini dikatakan telah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam kepelbagaian bahasa. Dan dalam masa yang sama, buku ini telah disenaraikan ataupun diliskan di sisi pihak gereja di antara lis-lis ataupun senarai-senarai buku yang diharamkan untuk dibaca pada waktu dan ketika itu. Oh, pihak gereja juga mengharamkan ternyata buku Nostradamus ini, ramalannya ya. Diharamkan, guys. Mungkin takut orang percaya dengan buku ini, bukan percaya dengan Tuhan lagi gitu kan. Mengapa boleh berlaku demikian? Ya, mengapa? Jadi tuan-tuan boleh rujuk di dalam buku-buku sejarah yang ada, apakah hubungannya mengapa pihak gereja meliskan atau menyenaraikan buku beliau termasuk di dalam buku-buku yang dilarang dibaca pada ketika dan waktu itu. Jadi persoalan seterusnya untuk memendekkan video kita pada malam ini, bagaimanakah Nostradamus boleh mengambil ataupun membuat ramalan-ramalan beliau ini? Baik, dikatakan inilah yang dilakukan oleh Nostradamus hampir setiap hari. Diceritakan bahawa setiap hari dia akan memencilkan diri. Dengan kata lain, menguncikan dirinya jauh daripada berhubungan dengan orang ramai di dalam rumahnya. Yang mana beliau akan menempatkan dirinya di salah satu kamar ataupun bilik yang kecil yang berada di tingkat atas sebelah rumahnya. Dan di dalam bilik tersebut, beliau akan duduk berkeadaan di atas lantai dengan memakai pakaian-pakaian yang mempunyai sifat-sifat kekhususan yang tersendiri. Dan di hadapan beliau, beliau meletakkan satu bekas ataupun satu wadah yang biasa kita sebut sebagai gelas, yang mana di dalam gelas tersebut beliau isikan separuh daripada gelas tersebut dengan air. Jadi di hadapan dia, di dalam satu bekas ataupun gelas, yang mana gelas tersebut berisikan separuh daripada air. Dan keadaan gelas tersebut pula berada di atas sebuah meja, yang mana sifat meja tersebut ialah mempunyai 3 kaki. Atau lebih mudah difahami, gelas yang berisi air berada di atas sebuah meja yang berkaki 3. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau dalam keadaan tersebut? Kebiasaannya inilah bentuk ritual yang dilakukan oleh beliau bermula pada waktu tengah malam sampailah terbitnya fajar yang pertama. Itulah yang dilakukannya hampir setiap malam dan setiap hari. Apa yang dilakukannya bila berada dalam keadaan demikian ialah beliau akan melihat dan merenung air yang berada di dalam gelas itu dengan pandangan yang tajam. Dan dikatakan kayak ini, kayak dukun-dukun zaman sekarang kan pakai wadah air itu kan, lihat di dalam air. Kayak film Nujum Pak Belalang itu, guys. Lihat dalam air itu kayak ada gambar gitu nanti kan. Oke, itulah kekuatan dia ya. Di dalam bekas yang berisi air itulah akan timbul pada permukaannya, iaitu timbul pada permukaan air tersebut seolah-olah seperti gambaran-gambaran kejadian ataupun gambaran-gambaran peristiwa. Dan kadang-kala disebutkan beliau terdengar ataupun mendengar suara-suara halus yang berbisik yang menyampaikan informasi-informasi tertentu kepada beliau. Bila ini berlaku, beliau segera akan mencatatkan
dalam bentuk catatan-catatan tertentu di dalam buku ataupun kitab beliau, hasil daripada penglihatan dan pengamatan kepada gambaran peristiwa ataupun gambaran kejadian yang terlihat pada permukaan air tadi. Tetapi yang beliau catat adalah bukan merupakan bentuk penulisan, bukan bentuk penulisan, tetapi beliau menggambarkan di dalam catatan-catatannya adalah merupakan bentuk simbol-simbol tertentu. Ini kerana beliau tidak mahu penulisan beliau ini akan dapat diketahui ataupun dimarahi oleh pihak gereja. Lebih-lebih lagi penggunaan kepada simbol-simbol tertentu ini adalah untuk mengelakkan salah sangka, silap faham ataupun fitnah di kalangan orang-orang awam biasa. Baik, dan inilah yang dilakukan oleh beliau sampailah terbit fajar yang pertama. Dikatakan apabila munculnya ataupun terbit fajar yang pertama, beliau sudah lagi tidak mampu untuk melihat hal-hal yang digambarkan ataupun dipertunjukkan kepada beliau di atas permukaan air tersebut, dan sekaligus tidak mendengar lagi sebarang suara ataupun bisikan tertentu yang memberikan ataupun menyampaikan informasi kepada beliau. Itu setan itu guys, kalau sampai fajar dia nggak dapat lagi bisikan-bisikannya, ya setan kan cuma malam keluarnya, itu dari tengah malam sampai fajar. Itu adalah serba sedikit maklumat yang boleh saya ceritakan bagaimanakah beliau mendapatkan sumber-sumber ataupun informasi-informasi yang kita panggil sebagai sources di dalam catatan-catatan ataupun himpunan ramalan-ramalan yang telah beliau muatkan di dalam buku ataupun kitab hasil karya beliau. Walau bagaimanapun secara umum bolehlah kita menyatakan bahawa beliau sekalipun tidak pernah menafikan bahawa ilmu astronomi, ilmu astrologi, ilmu fizik, beliau mengakuinya sebagai salah satu daripada cabang-cabang ataupun kepelbagaian disiplin ilmu yang tersendiri. Cuma di sini kebiasaannya mungkin ramai di kalangan manusia pada waktu itu menganggap bahawa adanya hubungan, adanya kerjasama ataupun berlakunya dalam istilah persengkokolan dengan alam gaib, terutama seperti iblis mungkin, jin mungkin, roh-roh tertentu mungkin dan sebagainya. Dan banyak juga perkataan-perkataan ataupun percakapan-percakapan penuduhan kepada berlakunya pengamalan ilmu sihir yang dinisbahkan dan dialamatkan kepada beliau. Dan sememangnya beliau zaman 1500-an itu di Perancis masih, nggak cuma di Perancis ya, di bagian Eropa tuh masih percaya banget dengan sihir ya. Masih juga banyak yang mempraktekkan ilmu-ilmu sihir ya tahun segitu. Menafikan hal tersebut kerana beliau tahu hukuman atas perkara tersebut adalah kematian dengan bentuk dan cara yang cukup mengerikan, iaitu kematian dengan cara dibakar hidup-hidup. Kalau zaman dulu di daerah Eropa, penyihir-penyihir yang mempraktekkan sihir-sihir itu matinya dibakar. Kayak di mana itu? Amerika itu Salim ya. Namanya Salim guys, nama daerah itu Salim. Itu tempat, katanya dulu tempat kampungnya, desanya penyihir ya. Jadi kebanyakan di daerah itu, di wilayah itu penyihir, jadi sebagian orang tuh banyak banget dibakar di situ. Jadi kalau zaman dulu memang penyihir-penyihir itu dibakar matinya. Walau bagaimanapun beliau dikatakan terselamat daripada segala bentuk musibah-musibah dan ujian-ujian ini, fitnah-fitnah ataupun tomahan-tomahan yang dilemparkan melalui cakap-cakap orang ramai ataupun manusia pada ketika itu. Dari sudut ini saya tidak berani untuk berkata apa-apa apakah sebenarnya yang berlaku
berlaku, wallahu alam, Allah lebih mengetahui suasana dan kondisi yang berlaku terhadap diri beliau pada ketika itu. Walau apapun, beliau sememangnya mendapat perlindungan atas sebab campur tangan daripada pihak istana, yang mana saya sudah ceritakan sebelum ini hubungannya yang baik dan keakrabannya dengan pihak istana. Bahkan disebutkan di dalam sejarah sewaktu kematian beliau pun beliau masih lagi memegang jawatan sebagai kaunselor, dengan kata lain penasihat kepada pihak istana dan juru rawat bagi mereka. Baik, dan ini juga yang selalu dilakukan oleh Nostradamus dengan memberikan keyakinan-keyakinan kepada pihak istana, dengan kata lain seolah-olah meminta restu dan keyakinan daripada pihak istana yang mengatakan bentuk tabiat ataupun karakter yang dilalui dan dilakukan olehnya adalah sebahagian daripada karakter yang suci, karakter yang benar dan karakter yang luhur. Beliau menafikan bahawa beliau mempunyai hubungan ataupun kerjasama ataupun dengan kata lain bersekongkol, berhubungan dengan alam gaib, berhubungan dengan jin, berhubungan dengan iblis, setan dan sebagainya. Tetapi beliau juga pernah mendakwa beliau didatangi dan dihadiri hanyalah roh-roh yang baik, arwah-arwah yang baik, sebagaimana yang beliau kutip di dalam paragraf-paragraf yang terkandung di dalam kitab Bible ataupun kitab Injil. Baik, yang seterusnya kita akan membahaskan tentang kekhususan ramalan-ramalan yang pernah diberikan oleh beliau, dan saya membahagikan kepada 3 bahagian. Untuk bahagian yang pertama, kalau secara jujur bila kita membaca dan meneliti, bukan kesemuanya, di antara sebahagian-sebahagian daripada teks-teks ramalan yang pernah ditulis oleh beliau, kita akan dapati bahawa konteks ramalan-ramalan yang diungkapkan oleh beliau banyak berkisar, banyak tertumpu kepada konteks kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa. Kita tidak akan dapati teks-teks ramalan beliau merujuk kepada tanggal-tanggal tertentu, tarikh-tarikh tertentu, waktu-waktu tertentu di sebalik kejadian dan peristiwa, tetapi lebih tertumpu dan berpusat kepada kejadian-kejadian dan peristiwa. Yang ini yang sebenarnya menyebabkan ramainya merasakan seolah-olah sesuai dan welik keadaan tersebut kepada mana-mana individu, aliran-aliran ataupun golongan-golongan yang suka menafsirkan mengikut pemikiran mereka. Iya, jadi orang berimajinasi gitu. Karena ramalan Nostradamus ini dia nggak nuliskan tarikh pasti, tanggal pasti, bulan pasti gitu kan, tapi hanya seperti kayak teka-teki atau kiasan-kiasan seperti itu. Jadi orang banyak yang mencocok-cocokkan atau menghubung-hubungkan kejadian ini dengan ramalan Nostradamus. Jadi kadang-kadang ngepas gitu kan. Nah, itulah yang bikin orang percaya dengan ramalan-ramalan dia ini. Jadi itu cuma imajinasi orang aja sebenarnya, yang menafsirkannya sangat imajinatif lah. Suka menafsirkan mengikut acuan ataupun kecenderungan mereka, dan seolah-olah mengatakan apa yang mereka tafsirkan itulah lebih membawa kepada makna yang benar ataupun makna yang lebih tepat daripada penafsiran pihak lain. Jadi bahagian yang pertama yang saya nak sebutkan ialah ramalannya hanya khusus berpusat kepada kejadian ataupun peristiwa, bukannya merujuk kepada tarikh, tanggal dan waktu-waktu tertentu. Baik, yang kedua, bila kita berbicara pada bahagian kedua, sebagaimana yang saya sebutkan pada permulaan tadi, banyak teks-teks ramalan beliau sebenarnya dituliskan dalam bentuk bait-bait syair rubaiyat. Bait-bait syair rubaiyat ni senang nak faham, sama seperti kaedah kita menulis pantun bahasa Melayu kita, iaitu dalam konteks pantun 4 kerat.
Itulah contoh yang senang nak difahami dengan bait-bait syair rubaiyat. Walau bagaimanapun kekhususan penulisannya bukan berbentuk penulisan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tetapi kekhususan penulisannya banyak terarah kepada penggunaan simbol-simbol tertentu. Bila menggunakan simbol-simbol tertentu, ini akan mendorong dan memberi kecenderungan yang lebih terbuka dan lebih luas kepada pihak-pihak yang ingin menyandarkan ataupun memanipulasi di sebalik simbolik-simbolik yang disebutkan dan diperturunkan di dalam kitab tersebut oleh beliau. Dan inilah kadang-kadang berlakunya walaupun daripada dua personal yang berlawanan, dua individu yang berlawanan atau mungkin dua kumpulan atau aliran yang berlawanan, boleh menafsirkan dari sudut kebersamaan tetapi konteks pemahaman yang berbeza. Mungkin kita berbicarakan tentang simbol yang sama. Ini untuk senang difahami. Tetapi personaliti yang pertama memandang dan menafsirkan simbol ini dari sudut kefahaman dan kecenderungan yang dia mahukan. Begitu jugalah dengan personaliti yang kedua, cuba memahami dan menafsirkan simbol tadi dari sudut kecenderungan, dari sudut psikologi, dari sudut kemahuan yang dia mahukan. Jadi beda-beda, penafsiran orang beda-beda. Karena ini penulisan ramalannya ini bukan secara pasti gitu ya, kayak pantun, kayak puisi, kayak apa ya, teka-teki gitu ya, kayak simbol-simbol guys. Jadi orang bisa berpikir yang liar gitu. Satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda tafsirannya pasti. Dan inilah yang menyebabkan saya tertarik bila meneliti kepada rumusan-rumusan di sebalik hal ini. Dikatakan bahawa Nostradamus pernah meramalkan sebelum berlakunya peristiwa Perang Dunia yang kedua, seolah-olah hal tersebut sudah diramalkan lebih awal di dalam buku ataupun hasil karya beliau tadi. Dan lanjutan daripada itu ada kisah yang menarik sebagaimana tentera Jerman menggunakan ramalan-ramalan yang diambil daripada kitab Nostradamus untuk memainkan isu mental terhadap tentera-tentera sekutu. Dan begitulah sebaliknya, tentera-tentera sekutu bagi Jerman juga menggunakan ramalan-ramalan daripada Nostradamus untuk menentang dan counter attack kepada tentera-tentera Jerman. Jadi inilah yang berlaku akibat daripada penafsiran yang mengikut kecenderungan yang dipunyai oleh seseorang penafsir. Dan yang ketiga, dan inilah yang saya rasa paling menarik, kerana Nostradamus walaupun dari sudut awal bahagian pertama dan kedua sememangnya dia pernah cuba untuk meramalkan sesuatu peristiwa ataupun kejadian dari sudut tarikh, waktu ataupun tanggal, dan dia pernah meramalkan tarikh ataupun waktu kematiannya sendiri, iaitu tarikh ramalan tersebut merujuk pada bulan November 1567. Dia meramalkan kematiannya bulan November 1567. Apabila hal itu tidak berlaku, maka jelaslah tersingkap pembohongan, penipuan dan pendustaan yang dilakukan olehnya selama ini. Kerana hakikatnya dia mati lebih awal setahun sebelum itu, iaitu sebagaimana yang kita sebutkan pada awal, beliau meninggal setahun sebelumnya pada 2 Julai 1566. Jadi persoalan yang terakhir ialah sebenarnya di manakah sumber-sumber kitab-kitab yang mungkin diguna pakai oleh Nostradamus untuk menghasilkan ramalan-ramalan beliau. Dan ada di antaranya berpandangan dan berpendapat bahawa beliau amat meminati dan suka membaca sebuah hasil karya seorang penulis yang dikatakan bernama Bumplicus daripada
Yunani. Bumplicus daripada Yunani. Referensinya Dan di ini, dalam guys. buku tersebut beliau belajar bagaimanakah cara-cara ataupun kaedah-kaedah untuk meramal masa depan. Di dalam sebuah kitab yang sebaiknya untuk dibaca yang berjudul Al-Haqa'iq wal-Gharaib, yang mana di dalam kitab Haqa'iq wal-Gharaib disebutkan ada sebahagian orang yang mengatakan bahawa beliau telah membaca sebuah buku yang berjudul Al-Asrar Al-Misriyah yang ditulis oleh salah seorang penulis Yunani pada abad keempat, iaitu merujuk kepada nama tadi, iaitu Bumplicus daripada Yunani. Dan buku ini didapati dan diterbitkan juga di kota yang sama tempat penerbitan buku beliau, iaitu di kota Lyon pada tahun 1540. Jadi itu referensinya. Baik, itu adalah serba sedikit yang saya boleh ceritakan berkaitan Nostradamus. Dan secara jujurnya, saya bukanlah orang yang paling berkelayakan untuk menceritakan tokoh ini. Baki lagi untuk mengetahui lebihan-lebihan informasi dan maklumat mengenai diri Nostradamus, tuan-tuan boleh merujuk kepada bentuk bacaan-bacaan yang banyak, mungkin jurnal-jurnal tertentu, artikel-artikel tertentu, ataupun penulisan-penulisan tertentu berkenaan diri beliau. Dan apa yang saya janjikan di belakang tadi, ada soalan sisipan berkaitan Nostradamus. Ustaz, apakah kaitan Nostradamus dengan lirik lagu yang ditulis oleh saudara M. Nasir, iaitu lirik lagu yang bertajuk Gong Nostradamus? Aku belum tahu guys, ada lirik lagunya Dato' M. Nasir judulnya Gong Nostradamus. Wah, apakah berkaitan dengan Nostradamus yang ini ya guys ya? Sememangnya secara jujur, saya memiliki album Abang M. Nasir tersebut yang di dalamnya ada lagu Gong Nostradamus. Dan secara jujur juga, saya tidak mengetahui apakah perkaitan, apakah hubungan Nostradamus disebutkan di dalam lagu Gong Nostradamus. Adakah merujuk kepada tokoh yang sama ataupun ada istilah simbolik yang digunakan dengan menggunakan nama Nostradamus? Sebaiknya bertanyakan kepada penulis lirik lagu tersebut. Tanyalah sendiri kepada Abang M. Nasir apakah maksud tersirat di sebalik lirik lagu Nostradamus ataupun Gong Nostradamus. Jadi sekian setakat ini, mudah-mudahan kita dapat fahami bersama hasil daripada persoalan yang diajukan dan dikemukakan oleh saudara kita itu. Dan saya berakhir di sini. Jangan lupa tekan butang like, butang share, butang subscribe. Dan saya ucapkan selamat malam kepada semua. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, habis guys. Ya, itu dia tadi ya guys ya. Sedikit penjelasan dari Ustadz Awani Muhammad tentang Nostradamus. Ya kita sedikit tahulah informasi siapa sebenarnya Nostradamus ini, lahir di mana, kisah hidupnya seperti apa, dan bagaimana dia mendapatkan ramalan-ramalannya. Dikatakan tadi kalau dia kayak seperti kayak dukun-dukun di Asia lah ya, dukun-dukun Indonesia, dukun di Malaysia. Dia lihat dari wadah air kayak gitu ada gambaran peristiwa kayak gitu, baru dicatatnya dengan simbolik-simbolik, bukan dengan bahasa yang pasti gitu ya. Dia juga mencatatnya hanya peristiwa-peristiwa dan kejadian itu, nggak dengan tarikh tanggalnya itu kan. Makanya ramalan-ramalan yang bersifat seperti itu banyak banget digemari dan disenangi oleh orang-orang ya guys ya. Biasanya kalau ramalan-ramalan seperti itu bisa meliarkan imajinasi kita. Jadi tulisan-tulisan tersebut biasanya dicocok-cocokkan, dihubung-hubungkan. Wah ini pas gitu ya. Tapi memang banyak yang kejadian-kejadian besar di dunia ini kayak Titanic, kayak 9/11 gitu ya. Peristiwa 9/11 yang di Amerika itu banyak dihubungkan dengan ramalan Nostradamus ya. Kita jangan percaya lah yang seperti itu guys ya. Kita jangan percaya ramalan ya, tetapi kita di sini hanya sekedar ingin menambah informasi, wawasan, ilmu ya, pengetahuan gitu kan. Dan satu lagi misteri itu, pertanyaan yang belum terjawab tadi, apa kaitannya lagu M. Nasir atau M. Nasir Gong Nostradamus dengan Nostradamus yang ini? Aku juga baru tahu tuh guys, ada lagu Gong Nostradamus dari Dato' M. Nasir. Kalau kalian mungkin ada yang tahu apa hubungannya lagu itu, silakan komentar di bawah ya guys ya.
So, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Tengok ceramah-ceramah Ustadz yang best-best di Malaysia. Kita menambah ilmu lagi, menambah wawasan lagi ya besok ya, insya Allah. Dan semoga video kali ini juga bermanfaat untuk kalian. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.